Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah untuk video kali ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran Sains KSSM tingkatan 1, bab 7. Okay, bab 7 ini akan menerangkan tentang udara. So dalam bab 7 ini kamu akan belajar 3 subtopik dan video kali ini adalah untuk subtopik yang pertama, 7.1 iaitu komposisi udara. So apa maksud komposisi udara? Apa yang ada di dalam udara ataupun apa yang membentuk atmosfera kita lah dekat bumi ni. So kita akan tengok gas apakah yang telah membentuk udara kita. Okay. So komposisi udara. So sebenarnya dalam udara kita ni bukan terdiri daripada oksigen dan karbon dioksida semata-mata, tetapi dalam udara kita ini akan ada campuran beberapa jenis gas lah. Okay, yang pertama nitrogen, yang mana nitrogen ini membentuk hampir keseluruhan komposisi udara lah, iaitu sebanyak 78% daripada udara adalah terdiri daripada nitrogen. Kemudian 21% lagi adalah oksigen. Okay, karbon dioksida adalah 0.03% dan gas-gas nadir ataupun gas-gas lain lah seperti helium, argon, neon, xenon dan juga krypton adalah 0.97%. Okay. So gas yang paling banyak dalam udara kita adalah gas nitrogen, bukan oksigen lah. Okay. Selain udara, selain gas, terdapat beberapa komponen lain yang turut terdapat dalam udara kita lah. Seperti mikroorganisma, kita akan ada wap air, kita akan ada habuk dan sebagainya lah. Di mana komponen-komponen yang cikgu sebutkan tadi tu, dia akan berubah-ubah dan dia adalah kecil lah bilangannya. Berubah mengikut masa dan tempat. Dia tak tetap lah. Tetapi gas yang disebutkan tadi tu adalah lebih kurang sama pada mana-mana kawasan. Okay. Sebagai contohnya, wap air dekat kawasan hutan ataupun selepas hari hujan adalah lebih banyak lah daripada wap air di kawasan panas ataupun kawasan gurun. Okey. So tu komposisi udara. So ini adalah cartapai yang mana menunjukkan komposisi udara lah. So kamu dapat lihat nitrogen membentuk hampir keseluruhan daripada jumlah gas yang ada di dalam udara kita lah, sebanyak 78%. Okey. Ini adalah tentang pengilingan. Kamu dah belajar, cikgu cepatkan sikit. Apakah kepentingan gas dalam kehidupan seharian? Okay, apa pentingnya gas dalam kehidupan seharian? So, untuk oksigen kita tahu lah dia penting untuk pernafasan. Okay. Oksigen juga digunakan dalam pembakaran enjin roket lah. Okay. Oksigen juga turut digunakan dalam kimpalan, welding dan juga pemotongan logam. Dan oksigen juga digunakan juga dalam penyediaan pelbagai sebatian. Okay. So, akan ada banyak komponen yang boleh bergabung dengan oksigen untuk membentuk sebatian lah. Okay, akan ada banyak unsur yang boleh bergabung dengan oksigen membentuk pelbagai sebatian. Untuk karbon dioksida pula, kita tahu karbon dioksida terlibat dalam proses fotosintesis oleh tumbuhan lah. Selain itu, karbon dioksida juga terlibat dalam pembuatan air gas ataupun minuman berkarbonat. Dan dalam kebanyakan alat pemadam api akan mengandungi karbon dioksida, dan karbon dioksida juga terlibat dalam kitar karbon yang akan kita belajar sebentar nantilah. Okay. Nitrogen pula, di mana nitrogen ni membentuk 78% daripada udara dalam atmosfera kita ni. Nitrogen digunakan untuk menghasilkan asid nitrik lah dan juga amonia. Nitrogen juga digunakan dalam kitar nitrogen. Kamu akan belajar dalam tingkatan 4 kot, 4 biologi. Dan nitrogen juga digunakan sebagai ejen penyejuk lah, nitrogen dalam bentuk cecair. Gas nadir, komponen yang keempat, seperti gas helium digunakan untuk mengisi balon udara. Yang mana boleh terapung lah. Gas neon digunakan dalam lampu iklan, manakala dalam kebanyakan mentol dalam rumah kita menggunakan gas argon. Baiklah, kita akan lihat tentang kitar karbon. Okay, tadi kita dah belajar apakah komponen ataupun komposisi udara yang ada di dalam atmosfera kita. Kemudian kita belajar apakah kepentingan komponen gas tersebut. So, untuk kali ini kita akan lihat apakah itu kitar karbon. Bila kita sebut tentang kitar, dia akan menceritakan tentang satu pusingan lah. Contohnya kalau kita pada permulaan kitaran tersebut, kita ada
contohnya kita karbon, kita ada 5 karbon. So setelah melalui pelbagai proses pun 5 karbon itu akan kekal di dalam kitaran tersebut lah, dia tidak akan hilang. Okey. So kita karbon ialah kita yang mengekalkan kandungan karbon dalam udara. Dengan cara apa? Dengan mengambil karbon dioksida dan mengembalikan semula ke udara secara berterusan. Okay, so macam mana dia ambil, macam mana dia kembalikan. Kita karbon ni dia bermula bila tumbuhan hijau ni dia mengambil karbon dioksida untuk proses fotosintesis. So karbon dioksida dalam udara ni akan diambil oleh tumbuhan. Okay. Kemudian dalam tumbuhan ni akan ada karbon lah sebab dia dah ambil daripada udara, betul? Kemudian akan ada haiwan yang akan makan tumbuhan tersebut. So haiwan itu akan memperoleh karbon daripada tumbuhan tersebut lah. Okay. Bila haiwan yang makan tumbuhan tersebut mati, okay, haiwan dan juga tumbuhan ini dia akan mereput. Okay, yang mana pereputan ini akan dilakukan oleh bakteria. Dan proses pereputan ini dia akan membebaskan karbon dioksida. So kalau tadi pokok ambil karbon daripada udara, kemudian haiwan makan tumbuhan tersebut, tapi bila mereput dan mati, karbon itu akan dikembalikan balik ke udara. Okay. Begitu juga dengan bila berlakunya pembakaran bahan api fosil, contohnya pembakaran petroleum dan sebagainya. Okay. Di mana dalam bahan api fosil itu akan ada karbon. Okay. Bila berlakunya pembakaran, okay, pembakaran itu akan membebaskan karbon dioksida. So karbon itu akan dikembalikan ke udara. Okay. Seterusnya adalah proses respirasi. Okay. Semasa proses respirasi semua orang tahu kita akan membebaskan ataupun kita akan menghembuskan karbon dioksida. Okay. Jadi proses-proses ini seperti pereputan, pembakaran dan juga respirasi ini dia akan membebaskan karbon dioksida, tapi bagaimana kita menyeimbangkan bilangan ataupun kandungan karbon dioksida dengan cara proses fotosintesis ataupun kita kena banyakkan tumbuhan lah. Kerana apa? Kerana tumbuhan sahaja yang boleh mengambil karbon daripada udara. Okay. So apa yang cikgu cerita tadi tu dia akan digambarkan dalam gambar rajah ini. Okay, anak panah yang berwarna merah ini membawa maksud proses yang membebaskan karbon dioksida. Okay, kalau nampak majoritinya adalah anak panah berwarna merah lah. Dan manakala anak panah berwarna biru adalah proses yang menggunakan karbon dioksida. Okay. So kalau kita lihat fotosintesis adalah satu-satunya proses yang menggunakan karbon dioksida. Okay. So sebab itulah dekat kawasan yang kurang tumbuhan hijau, kita akan dapat rasa kawasan tersebut suhunya meningkat lebih tinggilah. Dan kita akan dapat rasa bahawa udaranya kurang sihat. Kerana apa? Kerana tiada keseimbangan bilangan karbon di dalam udaranya. Okey. So ini adalah kita karbon di mana pengeluaran ataupun pengambilan karbon akan diseimbangkanlah. Okey. Kitar oksigen dia lebih kurang sama dengan kitar karbon, cuma dia melibatkan gas oksigen. Okey. Masih lagi sama, kitar oksigen ialah kitar yang melibatkan pengambilan oksigen daripada udara dan juga pengembalian oksigen lah secara berterusan. Okey. Kita tahu oksigen akan diambil daripada udara melalui proses respirasi dan pengaratan, pembakaran dan sebagainya lah. Manakala kita akan mengembalikan oksigen ke udara daripada proses fotosintesis. Lebih kurang sama. Okay, anak panah merah ni adalah anak panah yang mana menggunakan oksigen. Kita berrespirasi, okay, kita sesuatu bahan tersebut berkarat juga memerlukan oksigen, pembakaran juga memerlukan oksigen dan sebagainya lah. Cuma kandungan oksigen di dalam udara diseimbangkan oleh proses fotosintesis di mana tumbuhan akan membebaskan oksigen daripada pengambilan karbon. Okey. So, semua ini akan diseimbangkan oleh proses fotosintesis. Kita boleh nampaklah kita oksigen dan juga kita karbon. So kedua-dua kita ni lebih kurang sama, cuma dia melibatkan dua gas yang berbeza lah, iaitu gas karbon dan juga gas oksigen. Okay, cikgu harap semua boleh faham. So bagaimana kita nak mengelakkan gangguan kepada kedua-dua kita ni? Macam mana kita nak elakkan tiba-tiba oksigen terlebih ataupun tiba-tiba karbon terlebih?
Biasanya karbon terlebih lah yang menjadi masalah, betul. Okay, so seperti mana kita tahu sekarang ni kan, dengan pengindustrian, dengan pertanian pun dijalankan secara besar-besaran. Jadi kita akan menggunakan pelbagai jenis bahan dan juga racun lah. Dan penggunaan ini biasanya tidak terkawal. So bila tidak terkawal, keadaan ini menyebabkan gas karbon dioksida dalam udara ni akan meningkat lah. Bila gas karbon dioksida ni meningkat, dia akan mengganggu kitaran semula jadi, termasuklah kitar oksigen dan kitar karbon. Okey. Bila kedua-dua kitar ini terganggu, dia akan memberikan kesan yang negatif lah kepada bumi ini. Sebagai contoh, kesan negatif yang terhasil adalah pemanasan global dan juga kesan rumah hijau. Okey. Bagaimana kita nak menghalang daripada berlakunya ketidakseimbangan ataupun gangguan terhadap kitar-kitar ini? Yang pertama, kita hendaklah mencegah pembalakan haram untuk mengekalkan tumbuhan hijau lah. Yang kedua, kita hendaklah mengelakkan penggunaan racun serangga yang berleluasa. Boleh guna tetapi dalam kadar yang tertentu. Yang ketiga, kita tidak membakar hutan secara sewenang-wenangnya. Yang keempat, kita boleh mengurangkan pembebasan asap daripada kenderaan lah. Sama ada menggunakan kenderaan yang hybrid, yang lebih mesra alam, ataupun mengurangkan penggunaan kenderaan lah. Okay. Itu antara beberapa contoh untuk kita mengelakkan daripada terganggunya kitar. Okey. Cikgu harap semua fahamlah, dalam topik ini kamu hanya mempelajari tentang apakah itu komposisi udara, apa gas yang ada dalam udara, dan apakah kepentingan juga langkah-langkah untuk menghalang daripada berlakunya ketidakseimbangan. So, InsyaAllah kita akan jumpa dalam video seterusnya. Cikgu harap semuanya faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.